Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan mulakan dengan bab 13 teorem Pythagoras. Okey, ada satu persoalan sebelum kita masukkan dalam teorem Pythagoras, iaitu siapakah Pythagoras? Ini adalah gambar Pythagoras. Pythagoras adalah ahli matematik pada zaman dahulu. Beliau dilahirkan pada 569 sebelum Masihi dan meninggal dunia semasa 475 sebelum Masihi. Jadi, beliau merupakan ahli matematik yang pertama memperkenalkan teorem Pythagoras. Pada zaman itu, apabila mereka mendapati sesuatu teori ataupun mendapati sesuatu pernyataan, mereka perlu tulis dalam bukunya. Apabila mereka tulis dalam bukunya dan diedarkan, dijual dalam pasaran, sesetengah ahli matematik yang meminat, mereka akan beli buku tersebut. Jadi apabila mereka sudah baca hasil pencarian ataupun hasil eksperimen daripada ahli matematik ataupun ahli sains yang terlibat, mereka akan cuba membuktikan sendiri bahawa adakah semua yang dikatakan oleh ahli matematik ataupun ahli sains ini adalah benar. Jadi apabila sudah dibuktikan benar, barulah kita ada perkataan teorem untungnya. Jadi untuk Pythagoras, mula-mula dia memperkenalkan satu pernyataan di dalam bidang matematik dan dia namakan sebagai Pythagoras atas nama sendiri. Apabila sudah dibuktikan oleh banyak ahli matematik yang lain, mereka semua setuju bahawa dia adalah satu teorem. Nanti cikgu akan jelaskan apa maksudnya teorem dan akhirnya kita dapatlah teorem Pythagoras pada zaman kita. Okey, so sekarang kita lihat apa yang sebenarnya Pythagoras kata dalam bukunya. Okey, Pythagoras kata, bagi sebuah segitiga bersudut tegak, kuasa 2 panjang hipotenus sama dengan hasil tambah kuasa 2 panjang dua sisi yang lain. Jadi sebenarnya apa yang sudah dituliskan oleh Pythagoras dalam bukunya? Jadi sekarang cikgu tunjukkan dengan gambar. Apa yang Pythagoras sudah dapati ialah apabila dia susun 3 kertas segi empat sama yang berlainan saiz, dan dia akan dapat satu segitiga bersudut tegak di tengah-tengahnya. Nampak ini seperti puzzle. Pernah main puzzle? Puzzle ialah kita susun atas sepadan mereka kan? Jadi untuk ini pun sama. Pythagoras mendapati bahawa sesetengah kombinasi antara 3 kertas ini boleh menghasilkan satu sudut segitiga bersudut tegak, ada yang tak boleh. Jadi, sesiapa yang boleh tersebut pula dia dapati apabila Pythagoras mengira keluasan, mengira luas bagi satu segi empat sama yang paling besar ini. Apabila kira-kira semua peta-peta ini dia adalah 25. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab 5 ialah 25. Dan dekat sini yang kecil sikit itu adalah 9, keluasan dia, luas kawasan. Dan luas kawasan untuk sini adalah 16. Apabila diambil 3 nombor ini, 25, 9 dan 16, Pythagoras mendapati bahawa hubungan mereka adalah sangat kita kata special. Apa yang special ialah, lihat dekat sini. Apabila ambil 25, samakan dengan 9 tambah dengan 16, mereka sebenarnya adalah sama. Maksudnya 25 sama dengan 9 tambah 16. Tengok kalkulator awak. 9 tambah 16 ialah berapa? Ialah 25. Jadi, dekat sini adalah bukti bagi Pythagoras bahawa apabila 3 kertas yang kita kata sepadan, 3 kertas segi empat sama yang mempunyai keluasan yang sepadan disusunkan, mesti dapat satu hubungan macam ini. Dan dekat tengah itu ada segitiga bersudut tegak. Jadi dekat sini
Pythagoras memperkenalkan satu nama untuk panjang yang terpanjang dekat sini. Okey, sisi yang paling panjang dekat sini dia namakan sebagai hipotenus. Okey, dua sisi dekat sini dia namakan sebagai sisi biasa sahaja. Kita tengok balik apa yang Pythagoras tunjuk dalam buku dia. Bagi sebuah segitiga bersudut tegak, kuasa 2 panjang hipotenus sama dengan hasil tambah kuasa 2 panjang dua sisi yang lain. Okey, dalam buku dia telah memperkenalkan juga perkataan hipotenus. Hipotenus ialah apa yang dia rasa yang paling panjang, yang paling penting. Okey, 25 dekat sini. Okey. Dua sisi dekat sini, kerana dua sisi ini perlu ditambahkan baru boleh sama dengan hipotenus. Jadi dia tak namakan sisi tersebut. Okey, so persoalan yang paling penting dekat sini juga ialah apa maksudnya hipotenus? Macam mana kita nak mentafsirkan hipotenus? Okey, banyak lagi contoh. Seperti cikgu kata tadi, apabila buku itu dibuat dalam pasaran, banyak ahli matematik beli dan banyaklah ahli matematik itu cuba dengan kertas segi empat sama sendiri. Jadi ini lagilah yang satu contoh lagi. Yang tadi ialah 25, 9, 16. Betul? Okey, so sekarang cuba lagi dengan contoh lain. Nampak? Sini ada 100, lagi besarlah kertas tersebut. 64 dan juga 36. Jadi segitiga bersudut tegak juga dapat dibentuk dekat sini. Dan kalau nak berbandingkan dengan yang tadi, yang dekat sini segitiga bersudut tegaknya lagi besarlah. Okey? Dan apabila kita susun, kita dapat juga dengan hubungan ini, iaitu tambah 64 dan 36 yang kita katakan saiz keluasan dia yang kecil akan sama dengan 100. Okey, pelajar sudah 2 kali cikgu membuktikan hubungan tersebut. 100 sama dengan 100. Okey, bukan sewenang-wenangnya kita letak kertas. Kita mesti letak kertas yang bersesuaian supaya apabila kita rapatkan mereka, dia boleh jadi satu segitiga bersudut tegak, barulah kita ada hubungan tersebut. Okey, sekarang kita cuba lihat. Sini sebenarnya menunjukkan hubungan antara tiga sisi bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, tiga sisi. 1, 2, 3. Jadi, kuasa 2 panjang hipotenus sebenarnya adalah hasil tambah kuasa 2 panjang dua sisi yang berlainan. Belajar. Macam mana kita dapat 100? Kita akan mengira panjang dan lebar mereka dan darabkan. Sebenarnya kalau ialah segi 4 sama, panjang lebar adalah sama. Okey, cuba kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 darab 10 iaitu 10 kuasa 2 sama dengan 100. Jadi kita ada kuasa 2 panjang hipotenus. Jadi macam mana kita tahu siapa ialah hipotenus antara tiga sisi ini? Kita boleh memberi definisi bahawa hipotenus ialah sisi yang terpanjang antara tiga sisinya. Apabila kita baca, ini panjangnya 10 unit, ini panjangnya 8 unit, ini panjangnya 6 unit. Jadi, untuk hipotenus, dia adalah sisi yang paling panjang. Jadi, macam mana kita tahu sebelum saya mendapatkan nombor-nombor ini, siapa ialah hipotenus? Okey, hipotenus adalah sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Okey, marilah kita lihat contoh macam mana kita nak tengok hipotenus. Apabila kita ada hipotenus, dia sentiasa bertentangan dengan sudut tegak. Okey, sudah beritahu 10 ini ialah hipotenus, bertentangan maksudnya opposite. Okey, siapa yang duduk di depannya? Siapa duduk di depannya untuk 10 ni adalah bersudut tegak. Jadi untuk segitiga bersudut tegak selalunya sudah diberikan simbol bersudut tegak kan. Jadi
Dengan menggunakan simbol bersudut tegak ini, kita boleh kena pastikan dahulu siapa ialah hipotenus. Apabila sudah tahu hipotenus, maka kita tahu siapa yang perlu dikuasa 2 dan ditambahkan supaya kita dapatkan hipotenus. Okey, lihat macam mana kedudukannya bertentangan tersebut. Pelajar ini ialah cara untuk memperkenalkan ataupun menentukan hipotenus. Okey, ini adalah hubungannya. Sila fahamkan hubungan tersebut. Marilah kita lihat yang kita kata satu sahaja segitiga bersudut tegak yang ditunjukkan tanpa lagi dengan segi 4. Okey, apa sebenarnya adalah teorem Pythagoras yang dikatakan? Okey, ini adalah hubungan Pythagoras yang menyatakan bahawa 3 sisinya. Pelajar, sebenarnya dia bukan nak memperkenalkan menggunakan keluasan segi 4 sama tersebut. Sebenarnya Pythagoras nak lebih fokus kepada segitiga bersudut tegak yang dekat tengah tersebut. Jadi, sebab itu dia namakan panjang sisi yang paling panjang tersebut sebagai hipotenus, kerana dia nak memperkenalkan hubungan antara 3 sisi tersebut. Okey, sebelum itu cikgu buat ulang lagi. Apa maksudnya teorem? Teorem dekat sini bermaksud sentiasa dibuktikan benar. Apabila kita ada segi 4 sama yang sepadan dan kita mengira mengikut hubungan, kita akan mendapatkan Pythagoras mengatakan benda yang sebenar. Sebab itu dia bagikan dia nama teorem. Jadi ini adalah teoremnya. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. C dekat sini adalah hipotenus. Okey, A dan B dekat sini adalah panjang yang dekat sebelah. Okey, panjang yang kita kata tak kurang panjang tersebut, sisi yang kurang panjang bersama dengan C iaitu hipotenus. Bagi sebuah segitiga bersudut tegak, kuasa 2 panjang hipotenus sama dengan hasil tambah kuasa 2 panjang 2 sisi yang lain. Jadi yang penting ialah memperkenalkan dahulu siapa ialah hipotenus di dalam hubungan mereka dan seterusnya tambahkan 2 sisi yang lain dan jangan lupa tiga-tiga ini perlu dikuasa 2 kan. Okey. Sebelum itu pun cikgu mulakan dengan segitiga bersudut tegak dahulu. Siapa ialah segitiga bersudut tegak? Ialah segitiga yang satu daripada sudutnya ialah 90 darjah, iaitu kita namakan sebagai sudut tegak. Ini ialah satu segitiga bersudut tegak. Kita ada 3 pucuk, artinya ada 3 sudut. Antara 3 sudut tersebut, kalau salah satu ialah bersudut tegak, jadi kita boleh namakan dia sebagai segitiga bersudut tegak. Jadi apabila kita sudah ada simbol sudut tegak, kita boleh kena pasti siapa ialah hipotenus. Okey, so pelajar harap anda faham. Jadi sekarang kita akan cuba masuk dalam pengiraan. Kita cuba akan mengenal pasti panjang sisi segitiga bersudut tegak. Okey, selalunya dia akan bagi satu segitiga bersama dengan simbol bersudut tegak dan juga ada nilai-nilainya. Jadi antara 3 sisi tersebut, ada salah satu sisi yang dia tak bagi nilai. Selalunya ialah hipotenus. Jadi kita memperkenalkan dulu hipotenus setiap kali menjawab soalan. Dekat sini siapa ialah hipotenus? Yes, X ini adalah hipotenus kerana bertentangan dengan ataupun dengan sudut tegak. So, masukkan mereka dalam hubungan iaitu X kuasa 2, X ialah hipotenus kan? Sama dengan 12 kuasa 2 tambah dengan 16 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 144 tambah dengan 256 sama dengan 400. Jadi pelajar di sini, cikgu menggalakkan pelajar menggunakan kalkulator, memandangkan cikgu tak boleh mengadakan sesi pembelajaran muka kepada muka lagi. Jadi cikgu menggalakkan murid-murid menggunakan kalkulator untuk buat persediaan sehingga ke form 2. Okey? Jadi boleh masukkan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 dalam kalkulator. Okey? Jadi nanti selepas dah siap semua silibus, kalau ada masa cikgu akan buatkan satu sesi bersama anda dengan
macam mana nak gunakan calculator. Okey, sudah siap? X kuasa 2 sama dengan 400 bukan jawapannya, kita sahaja nak X. Jadi kita perlu ingatkan sendiri untuk puncakan jawapan yang kita sudah tambah tersebut dan akhirnya jawapan kita adalah 20. So pastikan anda menjalankan langkah punca kuasa 2 pada saat yang ke akhir supaya dapat jawapan yang betul. Okey, boleh rujuk buku galus pada muka surat ini. Ini adalah soalan 2 yang cikgu petik. Okey, marilah kita lihat bersama-sama. Sebenarnya ada 2 langkah sahaja. Langkah pertama ialah menggunakan mata. Kena pasti siapa ialah hipotenus dan mana kedudukan sudut tegak. Yang pertama, kita ada sudut tegak. Dan seterusnya, ini adalah hipotenus. Betul? Okey, bertentangan. Okey. So, 10 dekat sini adalah hipotenus saya. Tapi pelajar, gambar raja ini awak nampak sahaja satu segitiga bersudut tegak ataupun dua segitiga bersudut tegak. Ini adalah kita kata ujian bagi mata awak. So, untuk soalan 2 ini sebenarnya ada dua segitiga. Okay, yang cikgu tunjuk sekarang ialah segitiga yang pertama yang kita sudah nampak dan juga satu segitiga yang besar macam ini. So, sebab itu saya ada lagi satu hipotenus yang besar dekat sini. So, this is the first one, this is the second one. Jadi, akhirnya kata kita ada dua panjang hipotenus yang kita boleh guna dekat sini. Satu ialah untuk segitiga yang kecil, 10 cm. Satu ialah untuk segitiga yang besar ini ialah 17 cm. Okay, so langkah pertama kita memperkenalkan dulu siapa ialah nilai P. Nilai P kita boleh guna sahaja segitiga yang kecil ini. Okay, so hipotenus, panjang sisi. Okay, masukkan dalam hubungan mereka pelajar. Selepas awak sudah kena pastikan siapa hipotenus, siapa ialah sudut tegak dan mana tempat X ke ataupun seperti yang tadi nilai X yang nak cari, nilai P yang nak dicari, masukkan sahaja dalam hubungan. So, hubungan mengikut ini. Hipotenus, sisi. So, hipotenus 10 kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 sama dengan P kuasa 2. Biar P sahaja kuasa 2. So, masuk dalam kalkulator apa ini ialah 10 kuasa 2, 6 kuasa 2. Seterusnya, P ni jadikan dia di sekat sini. Okey, so ambil nombor besar tolak dengan nombor kecil pelajar. Dekat sini hanya ada 3 nombor je. Dan nombor yang paling besar selalunya ialah hipotenus. Barulah kita boleh tambahkan kan? Tambah dan jadikan dia hipotenus. Jadi ada kalau dia perlukan cari satu sisi. Okey, so ambil nombor besar tolak dengan nombor kecil. Langkah itu ulang-ulang untuk semua soalan Pythagoras. Okey, jadi selepas tu jangan lupalah kita perlu puncakan. Barulah kita ada jawapan sebagai 8. Okey, next. Kita akan cari untuk Q pula. Tengok Q. Q dekat sini. Jadi Q dekat sini tak bolehlah kita nak gunakan segitiga yang ini. Bukannya sudut tegak. Nampak? Okey, so kita akan guna segitiga yang besar ini. Yang sebagai sudut tegak. Jadi apa yang kita boleh buat ialah masukkan dalam hubungan. Hanya hubungan dekat sini rumit sikit sahaja. Iaitu 17 sebagai hipotenus. P kita. Okey, dan Q tambah 6. Kenapa 6 tambah Q dekat sini? Kerana panjang dia keseluruhan ialah kita perlu tambahkan 6 lah yang ada dekat sana. Okey? Tak apa. You masukkan sahaja hubungan tersebut. Dan seterusnya you rujuk apa yang cikgu buat dekat sini. Okey, next. P tu jadikan 8 kerana 8 sudah saya cari. Okey, masukkan dalam kalkulator. 17 kuasa 2 ialah 289. 8 kuasa 2 ialah 64. Okey, ini adalah hubungan sisi yang saya perlu cari. Okey, sama juga. Ini nak cari kan? So, cari letak dekat depan. Nombor besar tolak nombor kecil. Dan seterusnya tolak. Dan akhirnya sampai langkah pula kuasa 2. Apabila awak kuasa 2, punca kuasa 2, sini kuasa 2 akan dihilangkan. Nampak? Apabila sini sudah ada punca kuasa 2, kuasa 2 dekat sini hilang. Okey. So, dah siap punca nombor ialah 15. Tapi saya nak Q sahaja kan. So, sekali lagi ambil nombor besar, tolak nombor kecil. Dan jadilah jawapan akhir saya ialah 9 cm. Okey, pelajar. Kerana kita tak akan lagi ada sesi pembelajaran bersemuka. Jadi, cikgu nak share sikit top
10 tips untuk kemahiran membaca. So, yang pertama ialah anda perlu cari cara yang paling sesuai untuk awak mengulang gaji. Contohnya awak suka sambil pegang pen, conteng sini, conteng sana, then you baca. Tapi janganlah conteng buku-buku teks. Okay, conteng buku-buku nota ke ataupun ambil highlighter, highlightkan semua-semua benda yang penting. Okay, makan dengan berselera, exercise dan stay positif. Maksudnya mempunyai sikap yang positif. Walaupun cikgu tak boleh nak tolong awak semasa dalam sekolah itu pun bukannya awak selalu minta tolong daripada cikgu. Jadi apa sahaja tolong rujuk kepada cikgu. Okey, tidur. Okey, rehat. Okey, mempunyai kita kata target. Okey, dan carilah masa yang paling best untuk membaca. Okey, ada orang suka tengah malam, ada orang suka tengah pagi. Okey, tapi yang cikgu pastikan jelas selepas makan tak boleh nak membaca kan kerana mengantuk. Okey, kalau ada exam bolehlah kerana tahun ini kita jarang ada exam kan. Tapi kalau tak ada exam pun saya harap apabila cikgu bagi latihan online awak buatkan. Okey, dan sleep on it, maksudnya kalau sudah sangat-sangat mengantuk, tidurlah. Jangan main-main saja TikTok ke, main-main sahaja Facebook ke, Insta ke. Okey, tolong kita kata motivate sendiri bahawa walaupun tak bersekolah sementara, tapi cikgu bagi kelas online mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah kan, dan ini pun sudah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi saya harap murid-murid saya yang duduk dekat rumah tanpa kita kata pemantauan daripada cikgu tu pun boleh belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey, belajar dengan sungguh-sungguh kerana form 1 awak stay dekat rumah, form 2 pun awak akan stay dekat rumah sehingga bulan 3. Okey, jadi cikgu harap anda semua boleh stay positif dan jaga-jaga diri di rumah. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.